Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan berkenaan falsafah pluralisme agama dan kesannya kepada masyarakat. Sebelum menyentuh dengan lebih mendalam berkenaan dengan pluralisme, terdapat 4 buah agama terbesar di Malaysia. Yang pertama adalah agama Islam, iaitu seramai 61.3%, agama Buddha 19.8%, Kristian 9.2%, Hinduism 6.3%. Pluralisme merupakan sebuah perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu plural membawa maksud lebih daripada satu, manakala ism pula menunjukkan aliran ataupun fahaman. Maka pluralisme membawa maksud satu fahaman ataupun aliran yang mempercayai kepelbagaian ataupun perkara yang lebih daripada satu. Jadi, apa itu pluralisme agama? Menurut Majlis Ugama Indonesia yang dipetik oleh Adian Husani, pluralisme agama dapat didefinisikan sebagai satu fahaman yang menyeru kepada persamaan antara agama, menjadikan tiada sesiapa berhak untuk mendakwa agamanya sahaja yang paling benar, sedangkan agama lain adalah salah. Menurut Profesor Dr. Anis Malik Toha, terdapat 5 ciri-ciri pluralisme agama. Yang pertama adalah kesetaraan atau kesamaan, di mana semua agama adalah sama dan tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Yang kedua, liberalisme atau kebebasan, di mana seseorang individu itu dapat bebas keluar masuk agama mengikut kehendak mereka. Yang ketiga adalah relativism. Yang keempat adalah reductionism, di mana reductionism merupakan di mana agama telah disempit dan dikecilkan. Dengan arti kata lain, pluralisme agama adalah bersifat sekular. Yang terakhir adalah exclusivism, di mana pluralisme agama adalah tentang kepelbagaian agama, tetapi sebenarnya kefahaman ini bersifat eksklusif kerana ia merampas agama daripada kepercayaan asas masing-masing. Terdapat 5 orang ahli falsafah yang mengkaji berkenaan dengan pluralisme agama. Yang pertama adalah Wilfred Cantwell Smith yang berasal daripada Toronto, Kanada. Di dalam buku The Meaning and End of Religion, beliau telah mengkritik pentafsiran ahli teologi Kristian, di mana teologi Kristian menetapkan bahawa setiap agama yang tidak mempunyai ciri-ciri fizikal seperti agama Kristian adalah bertentangan dengannya. Menurut Smith, istilah tersebut meminggirkan unsur penting yang bersifat spiritual pada seseorang penganut, iaitu kepercayaannya. Sebaliknya, apa yang dianggap agama oleh para sarjana hanya merujuk kepada tradisi yang diikuti oleh setiap agama dari satu generasi ke generasi seterusnya. Ahli falsafah yang seterusnya, Ernst Troeltsch, yang berasal daripada Germany, telah mengemukakan 3 sikap popular terhadap agama. Yang pertama, semua agama adalah relatif. Kedua, semua agama pada dasarnya adalah sama. Dan ketiga adalah semua agama mempunyai asal-usul psikologi yang sama. Seterusnya adalah Arnold Joseph Toynbee, yang merupakan seorang sejarawan daripada England. Beliau di dalam bukunya yang bertajuk A Historian's Approach to Religion telah memberi amaran bahawa toleransi tidak akan membawa makna positif, malah tidak sempurna dan mustahak kecuali apabila manifestasi berubah menjadi kecintaan. Yang seterusnya adalah John Howard Hicks yang berasal daripada England. Menurut Hicks, Tuhan atau kebenaran yang mutlak sebenarnya bersifat sentral, manakala agama-agama hanyalah sebahagian daripada tafsiran terhadapnya. Yang terakhir adalah Paul Francis Nitter yang berasal daripada Illinois, USA. Pemikiran radikal beliau dapat dilihat di dalam penulisan ilmiah yang bertajuk The Myth of Christian Uniqueness.
Di sini, Nietzsche terlebih dahulu menyarankan agar ahli teologi Kristian menilai semula teologi Kristian kerana beliau berpendapat bahawa setiap teologi agama adalah terhad dan tidak boleh digunakan untuk menilai antara satu agama dengan yang lain. Pluralisme agama boleh dilihat melalui kerajaan Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai kerajaan Ayah Pin. Beliau telah mengasaskan sebuah ajaran di Hulu Besut Terengganu. Menurut Latifah Abdul Majid, Ayah Pin telah memperkenalkan ajaran yang mempromosikan semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang berhak untuk mengamalkan agama dengan apa jua cara yang mereka sukai. Kerajaan Negeri Terengganu telah memfatwakan bahawa ajaran Ayah Pin adalah sesat dan menyeleweng dan boleh membawa kepada kerosakan akidah pada 4 Disember 1997. Seterusnya adalah penyebaran melalui medium perfilman. Convert to 3 more religions, Piscine, and you will spend your life on holiday. Are you going to Mecca this year, Swami Jesus? Or to Rome for your coronation as Pope Pius? You stay out of this, Ravi. Just as you like cricket, Pi has his own interests. No, Gita. Ravi has a point, no? You cannot follow 3 different religions at the same time, Piscine. Why not? Because believing in everything at the same time is the same as not believing in anything at all. Secara teori, pluralisme agama nampak berkesan untuk menyatu padukan masyarakat. Walau bagaimanapun, bila dilihat secara praktikal, ia merupakan salah satu perkara yang sangat tidak berkesan dan menyeleweng daripada asas akidah agama Islam. Bagi mereka yang beragama Islam, pluralisme agama akan membuka pintu kepada kesyirikan dan juga kekufuran. Semenjak daripada kes Azlina Jailani atau lebih dikenali sebagai Lina Joy yang telah murtad, kerajaan serta Majlis Agama Islam telah mengambil langkah yang lebih agresif untuk memerangi pluralisme agama. Yang terakhir adalah implikasi terhadap sosiopolitik. Agama menjadi antara faktor utama di sebalik kekukuhan umat Islam di negara ini. Keteguhan umat Islam sebagai umat teras dalam masyarakat berbilang kaum dan agama pula menjadi sokongan utama yang terbina di sekeliling kestabilan dan keharmonian agama. Sekian, terima kasih.